Satu lagi isu sekarang pas di Kedah terlalu bangga. Kononnya ah, kononnya pelaburan-pelaburan yang mai dalam Kedah ni disebabkan pemerintahan parti PAS. Oh, gila babi be. Kan PAS berbangga ni. Riuh tau tengok Menteri Besar Kedah bantu rakyat. Oh. Kan ni Menteri Besar Kedah buat ni buat tu lah apa semua ni. Cuba hampa buka sikit minda hampa, ambil tahu, fahamkan apa yang berlaku, kenapa 2 tahun lepas tak buat, kenapa musim PKP tak buat, sekarang bila terhegeh-hegeh baru nak buat. Kenapa? Dan kononnya pelaburan masuk, tapi apakah kemudahan untuk untuk rakyat? Katanya berapa puluh bilion masuk, kenapa masih tak dimanfaatkan lagi? Kenapa dan mengapa? Masih belum rakyat Kedah menikmati apa yang ni puluhan bilion. Kenapa rakyat belum dapat menikmati? Kan? Okey, kita pun tahu cakap je puluhan bilion, bukan hari ni dapat, bukannya tahun depan dapat. Geng, untuk Parti PAS membawa produk agama Islam. Parti PAS membawa produk agama Islam. Bila produk tu mempergunakan produk tu, Parti UMNO pula mempergunakan produk Melayu. Menakut-nakutkan bangsa Melayu. Kalau PAS ni menakut-nakutkan agama Islam. Menakut-nakutkan umat-umat Islam dengan kata kalau China memerintah, kalau macam China dapat kuasai Malaysia, nanti perlembagaan undang-undang akan dirungkaikan. Bang, dek, pakcik, makcik, aku nak abang, Malaysia ada undang-undang dan perlembagaan. Macam sebesar-besar Perdana Menteri, sebesar-besar menteri-menteri dan sebesar-besar menteri besar, takkan boleh lawan yang di-Pertuan Agong. Takkan boleh lawan sultan-sultan negeri-negeri. Takkan boleh lawan raja-raja. Mereka lagi besar daripada kuasa Perdana Menteri. Lebih besar daripada menteri-menteri. Jadi, kalau nak buat sesuatu, kalau satu hari nanti China memerintah Malaysia, mustahil, takkan berlaku. Ini adalah tanah Melayu. Perdana Menteri hanya layak untuk bangsa Melayu saja. Bangsa lain tak layak jadi Perdana Menteri. Untuk pengetahuan hampa semua. Dan hampa ni jangan jadi walaun yang malas membaca. Hang masuk Google, hang tulis, hang search perlembagaan Malaysia, hang search undang-undang Malaysia. Takkan boleh berlakunya sebab kita majoriti orang Melayu, orang Islam ada 60%. China hanya ada 20%, India hanya ada 20%. Apa yang berlaku sekarang? Kononnya nak memperjuangkan agama Islam, nak memperjuangkan untuk bangsa Melayu. Tapi sekarang ni, setelah depa dah guna produk Melayu dan juga Islam puluhan tahun, apa yang berlaku kepada bangsa Melayu? Apa yang berlaku dengan agama Islam, geng? Apa yang berlaku sekarang ni? Yang hampa nampak, yang hampa tengok, apa yang sudah berlaku? Adakah setelah puluhan tahun berusaha untuk nak perjuangkan agama, untuk nak perjuangkan untuk bangsa Melayu, adakah bangsa Melayu hebat, kaya dan berjaya? Ataupun bangsa lain yang hebat, yang kaya dan juga yang berjaya gila-gila punya? Sebab apa? Sebab kerajaan. Adakah? Soalan tu aku tanya kepada hampa, adakah bangsa Melayu 60% majoriti rakyat Malaysia kaya dan juga berjaya, ataupun 60% bangsa Melayu dah miskin, yang dulu kaya sekarang dah jatuh, yang dulu hebat gila punya sekarang dah jatuh? Adakah bangsa lain pula yang duk tengah bangkit naik? Adakah bangsa lain makin kaya, makin senang dan makin senang? Adakah berlaku macam tu? Okey, kita tengok ini adalah tanah Melayu. Ini adalah negara Malaysia, majoriti orang Melayu. Tapi kenapa billionaire,
billionaire nombor 1 Malaysia adalah bangsa lain. Billionaire kedua, ketiga, keempat, top 10 bawah pada 10 orang billionaire dalam Malaysia, tak ada bangsa Melayu seorang pun tak ada. Sedangkan sini tanah Melayu, pemerintahan Malaysia adalah 60 tahun di bawah pemerintahan Melayu Islam. Tapi kenapa billionaire orang Islam, orang Melayu seorang pun tak ada? Jadi siapa yang mengangkat puak-puak ni menjadi kaya? Siapa yang mengangkat billionaire ni supaya kaya dan lagi kaya? Siapa yang angkat? Orang Melayu kita sendiri yang angkat supaya mereka ni jadi kaya, supaya mereka ni ikutlah nak buat macam mana pun. Yang penting hang billionaire, hang kena bayar cukai. Bila billionaire tu dia dah nampak peluang, dia dah ambil peluang tu, kerajaan pun dia nampak peluang, tapi dia nampak kawan ni dah ambil, dia teruskan. Bila dia dah bagi satu-satu bangsa tu, dia teruskan. Bangsa dia sendiri dia meninggalkan. Tapi kerajaan Melayu Islam, mereka untung daripada segi cukai. Mereka untung atas pungutan cukai. Jadi sebab tu dia kata, hang nak kaya ikut hang. Hang nak senang, hang nak hebat dari mana pun ikut hang. Yang penting hang bayar cukai. Itulah yang berlaku dalam Malaysia. Sebab apa? Bangsa sendiri yang seperti bangsa Melayu yang ada di dalam kerajaan Malaysia tak angkat bangsa sendiri. Dia hanya mengangkat bangsa lain. Macam-macam lagi lah sistem. Jadi yang kedua, apa yang berlaku dengan parti PAS setelah PAS ada dalam kerajaan hampir 3 tahun? Adakah undang-undang arak mereka perketatkan? Adakah undang-undang judi mereka perketatkan? Adakah undang-undang maksiat zina sosial mereka perketatkan? Adakah macam undang-undang Islam, undang-undang agama ni, agama Islam diperketatkan? Adakah benda tu berlaku? Tak ada kan? Siapa-siapa nak pergi beli arak boleh pergi KK 7E dekat belah dalam Malaysia ni ada yang jual. Siapa-siapa pun boleh pergi beli arak. Dan judi pun macam tu. Hang boleh pergi beratok dekat kaunter, hang Melayu ke, hang Cina ke, hang India ke, hang boleh pergi beli senang-senang. Adakah kerajaan PAS Islam, PAS yang membawa imej Islam ni, mereka perketatkan undang-undang tu? Adakah pasal zina, bermaksiat ni diperketatkan lagi oleh kerajaan BN dan kerajaan PAS? Adakah mereka memperketatkan, mereka memperbaharui undang-undang tu? Berlaku ke tak berlaku? Hang tanya diri hang, hang tanya anak-anak hang, berapa ramai yang duk pergi dating, duk pergi bermaksiat, tidur di hotel? Kan? Cuba hang fikir, hang ambil tahu, hang hang buka mata. Sebab ini negara Islam. Dan sekarang ni yang ada di dalam kerajaan ini yang membawa imej Islam, yang mempergunakan imej Islam, memperdagangkan imej Islam, yang duk kata duk nak bawa Islam, tapi undang-undang hotel, undang-undang untuk cegah maksiat pun hang macam hang tak perketatkan, hang tak perbaharui undang-undang tu. Adakah negara kita akan ikut 100% Islam? Bro, fikir bro. 3 benda ni je. Maksiat maksiat bersosial, judi dan arak, dan dadah satu lagi. Kalau yang ni hang tak dapat jaga, hang jangan bermimpilah hang nak jaga satu Malaysia dik. 3 benda ni, 4 benda ni kalau hang tak dapat jaga, hang jangan sembang hang duk nak kononnya hang nak bawa Islam lah apalah. Sekarang ni hang dah berpeluang ada dalam kerajaan. 4 benda ni hang tak dapat, dadah, arak, judi, maksiat, hang tak dapat cegah, tak payah sembang lah. Anak aku masih dekat dalam perut pun boleh sembang lah. Jadi sekarang ni untuk parti PAS, parti UMNO yang duk Allahu Akbar, Melayu, lalas Melayu, tipu Melayu. Lalas orang di atas Melayu Islam, tipu Melayu Islam. Perkukuhkan dulu 3 benda ni, sosial, maksiat zina, judi, arak dan dadah ni. Selesaikan yang ni dulu. Tak payah sembang duk nak bawa undang-undang Islam. Selesaikan 4-4 ni dulu. Jangan pergunakan agama demi undi. Jangan pergunakan untuk nak kekalkan kuasa. Terang-terang dan jelas depa duduk dalam kerajaan sekarang mempertahankan kuasa dan mempertahankan kedudukan sekarang. Hari ni duk Islam. Bila PRU 15 depa menang, depa yang duk di atas. Adakah hang duk layan video ni?
Hang yang duk komen kononnya hang berpihakkan no, adakah hang akan diangkat menjadi esko, diangkat menjadi untuk martabatkan Islam, untuk martabatkan Melayu? Fikir geng, produk agama dan produk Islam tak perlu bawa. Parti Keadilan Rakyat tak menggunakan agama, tak menggunakan Melayu demi undi. Parti Keadilan Rakyat hanya membawa suara rakyat Malaysia. Parti Keadilan Rakyat adalah parti berbilang bangsa, berbilang kaum. Sebab tu dalam Pakatan Harapan tak ada isu resis, tak ada isu memperjuangkan agama hang lebih, agama ku kurang. Sebab Malaysia dah ada undang-undang. Kerajaan mana yang naik jadi kerajaan, hang perlu patuhi undang-undang. Hang tak boleh macam mengugut seperti mana yang ada di dalam undang-undang dan perlembagaan. Jangan terpengaruh, jangan senang-senang percaya dengan parti-parti yang resis, parti-parti yang perjuangkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyat Malaysia. Kita nak perjuangkan bangsa Melayu saja macam tak boleh. Sebab Barisan Nasional setelah 60 tahun dah bagi IC kepada bukan warga negara, kepada China, India, Iban, Kadazan, yang mana hak yang pendatang bagi IC, bagi alamat Sabah dah cukup banyak. Sekarang ni depa duk pergunakan Melayu, tapi depa tak ingat dalam Malaysia bukan Melayu saja yang ada. Segalanya bangsa ada dalam Malaysia. Jadi tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokonglah Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan Rakyat. Fikir geng, dalam Malaysia tak boleh resis geng, tak boleh bergaduh tak boleh bergaduh be. Dalam Malaysia kita kena jaga sesama kita supaya tak berlaku pergaduhan, antara agama dan juga bangsa. Kita terpaksa terima sebab Malaysia bukan negara 100% adalah agama Islam. Kita negara berbilang bangsa, berbilang agama. Kita kena terima hakikat. Sebab Barisan Nasional dah bagi IC banyak kepada bangsa lain, kepada pendatang-pendatang daripada bagi IC banyak. Jadi kita kena hadap je lah. Tapi kita tak boleh bawa suara resis. Kita tak boleh bawa suara untuk perjuangkan satu bangsa. Kita kena bawa semua sebab semua dah jadi warga negara Malaysia. Okey, fikir-fikirkan demi masa depan mak ampak antok hang. Jadi tolong subscribe, copy link hantar kat mak ampak antok hang. Assalamualaikum.